Sebab tu orang dulu semua khalifah dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, waktu malam mereka mencari orang susah. Tu antara sunnah waktu malam. Siang pun tak apa dah, okey, tapi kalau malam tu lagi baguslah. Orang dulu tengah malam, waktu gelap, orang tak nampak, dicari orang susah. Tu sunnah. Tu sunnah. Baru kita tahu keadaan sebenar manusia ni. Sayyidina Umar Khattab tengah malam manjat bukit. Masa tu dia bawa guni berat. Aslam kata, biar saya tolong angkat. Kamu nak tolong tanggung beban saya di akhirat nanti. Kamu nak tolong angkat beban saya di akhirat nanti. Aslam tu tak dapat cakap apa-apa dah. Sayyidina Umar Khattab naik atas bukit. Masa dia naik atas bukit, dia masak untuk keluarga tu. Tengok keluarga susah dalam khemah, dia masak. Aslam nangis tengok Sayyidina Umar. Tahu tak sebab apa? Janggut ni penuh asap. Janggut Sayyidina Umar tebal, panjang. Janggut tu berasap. Mata Sayyidina Umar Khattab ni penuh dengan merah, berasap, kena asap. Api nak hidup ke api, tiup sendiri. Tengah hidup ke api tu, tengah hidup ke api. Masa dia masak, dia bagi keluarga tu makan. Tahu tak makcik tu kata apa? Makcik tu kata, Omar ni tak layak jadi khalifah. Patut kamu ni jadi ketua. Kamu ni patut jadi ketua. Sayyidina Umar, kalau kita macam mana? Aduh makcik ni. Eloklah makcik, makanlah, saya balik dulu lah ya. Kalau kita tak layan makcik, menyakitkan hati tengah malam. Dia rupanya tak sokong saya langsung rupanya. Jadi tak boleh, ni tak boleh, dia tak sokong saya. Jadi tak Sayyidina Umar Khattab kata apa? Dia tak kecil hati. Dia kata apa? Makcik nanti datang kat Madinah, tengok kat sana, mana tahu masa tu saya jadi khalifah. Mana tahu saya jadi khalifah. Dia senyum je. Sayyidina Umar tak balik lagi. Kalau kita balik cepat-cepat dah kan. Aduh, baliklah, dah makan elok, dah siap masak, dah buat baik, eloklah balik sebelum makan nanti kan balik. Sayyidina Umar Khattab tak balik. Dia layan keluarga tu makan. Dan bila dia balik, dia tanya Aslam, dia menangis. Aslam, kamu nak tahu tak kenapa saya tak balik lepas bagi mereka makan? Saya tengok budak-budak tu main-main. Tahu tak kenapa? Kata beliau, wahai Umar Khattab, wahai khalifah, kenapa? Sayyidina Umar Khattab kata, wahai Aslam, masa tengok mereka lapar tadi, hati saya rasa sedih, hati saya sakit. Masa tengok mereka kenyang, mereka dapat makan tu, hati saya rasa bahagia. Itu hati orang beriman. Kita rasa sayang pada orang miskin, anak yatim. Waktu kita senang, kita kaya, hidup ni macam roda. Ada masa kita kat bawah, ada masa kita dekat atas. Ni pusingan kehidupan. Allah Maha Kuasa. Ada masa kat bawah. Masa kita kat bawah, jangan putus asa, bergantung pada Allah, dekatkan diri pada Allah. Masa kita ke atas, jangan sombong, jangan lupa diri. Setiap manusia mesti akan sombong. Bila naik atas mesti sombong. Saya pun sama. Bila orang puji kita dengan ceramah kita, kita lupa diri. Sebenarnya kita tak ada apa-apa. Kalau Tuhan Allah tak kutip saya masa dulu daripada longkang, saya tak tahu apa saya sembah sekarang. Kalau Allah tak kutip keluarga saya dulu sesat, tak bahagia, keluarga saya musnah, tak bahagia, tak kenal Tuhan, tak apa saya sembah, tiba-tiba satu hari Allah selamatkan keluarga saya. Keluarga saya dapat kenal Allah. Tak ada cari, tak ada belajar, tak ada buat apa-apa, tiba-tiba Allah nak ketuk hati, dapat kenal dia. Saat keluarga saya musnah, dia ambil dan diberi keluarga saya dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tak kenal Tuhan, habis hidup saya. Bapa saya masa sampai depan Kaabah, umur dia 80 tahun, dia duduk sebelah saya. Dia sampai depan Kaabah, dia terus jatuh ke bawah. Dia tak boleh nak jalan, dia jatuh. Lama juga dia terduduk, dia terus lutut dia tergentak begitu jatuh. Dia terus menggeletar, dia pandang ke depan, dia nangis tak berhenti. Dia pandang Kaabah tak berhenti. Kaabah kat depan mata besar. Allahu Akbar kan, daripada kecil kita dengar lama. Hari ni bapak saya pula umur dah tua-tua, dapat sampai depan Kaabah umur 80. Dia terpegang saya, Ebi, dia nangis. Apa ayah nak cakap sekarang? Apa ayah nak cakap? Macam mana ayah nak terima kasih ke Allah sekarang? Apa ayah nak cakap? Saya kata dengan dia, cakaplah ayah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Tuan-tuan sekalian, untuk tu kita kena gembira dapat kenal Allah. Allah lah redha, bahagia. Allah Tuhan kita, redha, bahagia. Islam agama kita, redha, bahagia. Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah. Tuan-tuan sekalian, saya masa kecil-kecil dulu, keluarga saya tak kenal Allah, tak tahu apa jadi keluarga saya. Satu hari dalam kelas, ada seorang cikgu matematik saya bagi ceramah.
Dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Masa saya dengar tu saya nangis. Saya budak-budak, saya nangis tak berhenti. Saya mula fikir mak ayah saya sayang. Saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Saya hantar atuk nenek saya pergi kubur. Saya hantar keluarga saya pergi kubur. Saya selalu tanya, mana saya hantar keluarga saya? Saya orang sangat baik, saya sayang semua. Saya hari-hari kalau program motivasi kursus, hari-hari jumpa orang Cina, orang India, jumpa semua orang sekali, hari-hari saya jumpa. Tapi kalau tuan-puan nak tahu, saya hantar orang yang saya sayang, atuk nenek saya pergi kubur. Saya hantar pakcik yang saya sayang, hantar pergi kubur. Ada keluarga saya yang dekat dengan saya hantar pergi kubur. Saya selalu tanya, mana saya hantar keluarga saya? Cuba tuan-puan beritahu saya jawapan dalam hati masing-masing. Mana saya hantar keluarga saya? Sebab tu tuan-puan sekalian, saya tengok tuan-puan ni saya cemburu. Tuan-puan semua mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan semua diberi Islam. Tu hargai Islam ini. Hargai iman dalam hati kita. Bina keluarga kita dengan iman, dengan Islam. Sayangi perintah-perintah Allah, jaga perintah Allah dalam hidup kita. Tiba-tiba tuan-puan sekalian, masa tu saya balik rumah, saya tengok mak ayah saya pergi masjid, ikut pintu belakang. Saya belajar kenal Allah. Saya hari-hari doa supaya Allah beri hidayah pada mak ayah yang saya sayangi. Hari-hari saya doa Allah bergerakkan hati mereka. Hari-hari saya doa. Tapi saya tak percaya yang keluarga saya boleh berubah. Saya tak percaya. Tapi doa ni sangat ajaib. Doa ni sangat ajaib. Hari-hari saya doa. Hari saya doa. Walaupun saya berdoa, saya buat-buat belajar sangka baik. Belajar-belajar, orang kata baru nak beriman, baru belajar sangka baik. Hari ni insya-Allah bapa saya tengah ambil wuduk, tengah semayang. Tiba-tiba je, hari-hari sangka baik, bapa saya masuk bilik air, dia ambil wuduk katanya. Tiba-tiba je, masih budak-budak 12 tahun. Hari-hari sangka baik. Jadi bila saya masa tu semangat terlebih, kawan saya masih tingkatan 1, 13 orang saya ajak masuk Islam, 12 orang saya ajak masuk Islam. Semangat terlebih. Saya pegang dia, saya suruh dia mengucap. Saya sekarang pun ada lagi kawan-kawan saya yang ada yang besar-besar, kaya-kaya dan Cina. Jadi bila saya jumpa dia, tempat tertutup, dia kata kat saya, Bit, saya masa tengok awak tadi, saya dengar ceramah awak. Saya bila dengar awak cerita pasal keluarga awak semua sekali duduk sebut nama Tuhan, nama Allah, saya rasa awak betul-betul bahagia. Dia cakap kat saya baru ni 2 minggu lepas. Saya rasa keluarga awak betul-betul bahagia. Saya kata dekat dia, saya memang sangat bahagia. Saya terus terang, kalau saya tak kenal Tuhan, saya tak tahu apa jadi hidup saya. Dia kata saya pun nak beriman macam awak juga, nak jadi Islam juga. Tapi saya takut nak tinggal semua ni, kekayaan, nama, isteri, anak-anak, keluarga. Tapi saya nak percaya, ada peluang tak orang macam saya? Saya beritahu dia kan, dia cukuplah sekarang mengaku. Saya sudah mengaku, walaupun sebenarnya masa sekarang tak ada sorok-sorok dari Islam tu, tak boleh sembunyi-sembunyi dah. Tapi saya beritahu dengan dia, untuk peringkat awal, untuk dia belajar. Saya beritahu dia, saya cerita yang Allah, Tuhan, Nabi Muhammad, Nabi. Kalau saya beritahu, dia pun dengar dan dia mengucap, dia ikut saya mengucap. Masa dia mengucap, dia menangis. Banyak kali macam tu. Ada sekali pensyarah universiti pun sama juga, Cina. Saya ajar dia mengucap. Bila dia mengucap, dia nangis. Apa saya nak beritahu tuan-puan? Orang kali pertama mengucap, hati dia sangat bahagia. Sepatutnya siapa paling bahagia dalam dunia ni? Paling bahagia patutnya kita orang Islam. Paling bahagia dengan Islam, dengan amal agama, dengan sunnah Nabi SAW, dengan masjid, dengan bulan Ramadan nak datang ni. Kita kena gembira, bahagia. Kalau tak bahagia, belajar bahagia. Malamkan sujud syukur. Ya Allah, Ramadan nak datang, terima kasih yang kita belajar kan. Ya Allah, terima kasih, beri kami dapat sampai Ramadan ni. Beri kami dapat sampai Ramadan ni. Sebab bulan Ramadan ni macam bulan bersih dosa. Bersih dosa. Kita dengar kan, bulan ni Nabi SAW naik tangga, yang Nabi naik, tiba-tiba malaikat aminkan. Apa 3 doa yang pasti tu? Pertama, siapa yang mereka lalui bulan Ramadan, Nabi kata binasalah orang yang hidup dalam bulan Ramadan tapi dosa dia tidak diampunkan. Pelik. Bulan Ramadan ni bulan memang Allah nak ampunkan dosa, nak bebaskan seramai orang daripada neraka. Tapi ada orang bulan Ramadan tak perasan,